Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita semasa bersama saya, Sahih Samsudin. Orang ramai diingatkan supaya sentiasa cakna mengenai fenomena El Nino dan monsun timur laut yang dijangka berlaku serentak bulan depan. Ketua Penolong Pengarah Pusat Iklim Nasional Met Malaysia, Amirul Nizam Marozi berkata kemuncak El Nino juga dijangka berlaku semasa permulaan musim hujan yang dijangka pada hujung tahun ini atau awal tahun hadapan. El Nino dijangka mencapai puncaknya pada hujung tahun ataupun awal tahun hadapan. Pada waktu tersebut, negara berada dalam monsun timur laut bermula November hingga Mac yang bawa lebih banyak hujan lebat di negeri pantai timur, Sabah dan Sarawak. Sehubungan itu, beliau mengingatkan orang ramai untuk lebih peka dengan semua maklumat berkaitan cuaca daripada agensi berkaitan, terutama Met Malaysia. Kepekaan keadaan cuaca dan informasi penting bagi membolehkan merancang aktiviti harian dan mengelak daripada kejadian tidak diingini. Dua kawasan di seluruh negara mencatat bacaan indeks pencemaran udara IPU tidak sihat setakat 11 pagi tadi, berbanding 7 kawasan pada 5 petang semalam. Berdasarkan data dalam laman sesawang Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia APIMS, Jabatan Alam Sekitar JAS, bacaan IPU tertinggi dicatat dinilai Negeri Sembilan iaitu 152 diikuti Bukit Rambai Melaka dengan 107. 7 kawasan merekodkan kadar IPU tertinggi 5 petang semalam adalah Bukit Rambai 154, Bandaraya Melaka 151, Port Dickson Negeri Sembilan 134, Tangkak Johor 113, Alur Gajah Melaka dan Ceras masing-masing 105, manakala Batu Pahat Johor 103. IPU berskala antara 0 hingga 50 dikategorikan sebagai sihat, 51 hingga 100 sederhana, 101 hingga 200 tidak sihat, 201 hingga 300 sangat tidak sihat dan 300 ke atas berbahaya. Posisi UAE selaku rakan dagang Malaysia di Asia Barat mampu meningkatkan peluang perdagangan dan pelaburan kedua negara. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz menjelaskan UAE adalah pelabur terbesar di Malaysia dengan nilai dagangan mencecah RM1.48 bilion. Kedudukan UAE sebagai kedua terbesar dalam kalangan negara anggota Pertubuhan Kerjasama Islam OIC juga signifikan sebagai laluan negara menembusi pasaran di rantau ini. Beliau berkata demikian dalam ucapan alu-aluan pada pertemuan meja bulat antara Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan kumpulan pemimpin industri di UAE pada Khamis. Di Dungun, 3 maut selepas motosikal ditunggang terbabit naas jalan raya tengah malam tadi. Kemalangan berlaku di kilometer 333.1 LPT2 sebelum susul keluar Plaza Tol Pakar ketika 20 motosikal berkonvoi. 3 yang lain turut cedera. Ketua Polis Daerah Dungun, Superintendent Maizura Abdul Kadir berkata mangsa Muhammad Syahrul Nizam Jaafar, Muhammad Fitri Hanif Rohami dan Ahmad Osama Ramadan Laidin disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Mangsa yang cedera ialah Muhammad Afiq Kamal, Muhammad Firzani Hilman, Muhammad Afi Fadilah dan seorang masih belum dikenal pasti. Siasatan awal mendapati ketika kejadian semua mangsa sedang dalam perjalanan berkonvoi pulang ke Kemaman. Salah sebuah motosikal dipercayai hilang kawalan sebelum terjatuh. Pada masa sama, ketiga-tiga mangsa yang menunggang motosikal dari arah belakang tidak sempat mengelak lalu melanggar motosikal terbabit. Sementara itu, di kilometer 365 Lebuh Raya Utara Selatan arah utara, awal pagi tadi, 2 lelaki maut selepas kenderaan pacuan 4 roda yang dinaiki mereka melanggar belakang sebuah lori. Mangsa masing-masing berumur 83 tahun dan 76 tahun meninggal dunia di tempat kejadian. Penolong Pengarah Bahagian Operasi JBPM Perak, Sabarozi Nur Ahmad berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 5.42 pagi. Sepasukan anggota Balai Bomba Penyelamat Slim River digerakkan ke lokasi bagi mengeluarkan mangsa tersepit. Mayat diserah kepada polis untuk tindakan lanjut. Berita semasa berakhir di sini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.